واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita menelusuri, kita merujuk dan juga menyemak ulang kaji kepada dua halaman permulaan surah An-Nisa, surah yang keempat di dalam Al-Quran, untuk sama-sama kita maknai bagaimana kita menguruskan tata cara kita berkeluarga dan juga dalam sosial kita. Dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel jemputan kita, Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat. Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan juga Ustaz Tirmizi, apa khabar? Baik, alhamdulillah juga. Kita bersama dengan rakan-rakan kita di studio pada hari ini. Ya, baik, alhamdulillah kita mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat daripada Helwa Jementah Segamat Johor. Lelaki perempuan pun ada hari ini. Okey, Helwa yang ada lelaki perempuan ya. Masya-Allah, inilah rijal yang memimpin Helwa. Alhamdulillah. Dan juga kepada grup Istiqamah yang bersama pada hari ini, teruskan bersama dan kita doakan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, kita dapat mengambil pelajaran daripada seruan Allah dalam surah An-Nisa, ya, satu surah yang bermula dengan ya ayuhan nas. Ada lagi satu surah Ustaz ya, surah Al-Hajj yang bermula dengan wahai manusia. Mari sama-sama kita lihat dahulu apakah relevannya surah An-Nisa ini dinamakan sebagai Nisa'ul Kubra berbanding dengan surah At-Talaq Ustaz ya, dinamakan sebagai Nisa'us Sughra itu sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Yang berbahagia Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi yang bersama-sama, selain daripada para penonton yang bersama-sama dalam siri My Quran Time untuk ulang kaji kita khusus bagi muka surat yang ke-77 sehinggalah kepada muka surat yang ke-78. Soalan yang pertama berkenaan tentang surah ini yang dikenali sebagai surah An-Nisa Al-Kubra, ataupun dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan surah An-Nisa At-Tula, iaitulah yang lebih panjang, berbanding dengan satu lagi surah yang turut sama diberikan gelaran surah An-Nisa tetapi disebutkan dengan gelarannya As-Sughra, ataupun dalam sebutan Ibnu Mas'ud beliau menyebutkan Al-Qusra, yang lebih pendek, lebih kecil. Di mana kalau kita lihat tentang surah An-Nisa ini, surah Madaniyah yang telah diturunkan oleh Allah selepas daripada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu antara tema-tema yang dibawakan oleh surah-surah Madaniyah lebih banyak membicarakan tentang hukum hakam. Dan satu yang istimewa dari banyak-banyak hukum hakam yang telah diturunkan Allah semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah ataupun di era Madinah, sesuatu yang tidak melupakan peranan satu daripada kelompok manusia yang satu ketika dahulu di zaman jahiliah tidak dipandang, ataupun kita sebutkan diabaikan, diletakkan sebagai second class dalam masyarakatnya, iaitulah golongan wanita. Maka surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan namanya surah An-Nisa At-Tula dalam sebutan oleh Ibnu Mas'ud, ataupun disebutkan oleh sebahagian ulama yang lain sebagai surah An-Nisa Al-Kubra. Jelas kepada kita bagaimana surah An-Nisa ini adalah surah yang paling banyak membicarakan hukum hakam yang khusus berkenaan tentang wanita, berbanding dengan ada juga surah-surah yang lain sebenarnya yang membicarakan hukum hakam tentang wanita. Contohnya surah Al-Baqarah sendiri ada hukum hakam tentang wanita, surah An-Nur, surah Al-Ahzab, surah Al-Mumtahanah, dan juga surah At-Tahrim secara khususnya membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan wanita. Tetapi surah An-Nisa ini kita boleh katakan secara khususnya paling banyak
paling teliti membicarakan tentang hak-hak wanita. Lantaran itulah ia dikatakan sebagai surah An-Nisa Al-Kubra, iaitulah pembicaraan tentang wanita itu yang paling panjang, yang paling sempurna berbanding dengan surah-surah yang lain yang turut sama memautkan penceritaan tentang wanita pada surah-surah yang lain, berbanding dengan surah At-Talaq yang kita akan temui dalam juzuk yang ke-28. Tetap ada juga bicara tentang wanita, tetapi ia lebih ringkas, pendek dan lebih pendek berbanding surah-surah yang lain yang telah saya nyatakan selain daripada surah An-Nisa itu sendiri. Maka lantaran itulah disebutkan ia sebagai surah An-Nisa As-Sughra ataupun Al-Qusra di sisi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim menjelaskan bagaimana dinamakan sebagai An-Nisa Al-Kubra ataupun Tula sebentar tadi ya, yang panjang, amat terperinci sebagai satu perjuangan yang diperjuangkan oleh Allah. Allah perjuangkan hak wanita terutamanya ataupun kalau kata zaman jahiliah tu Ustaz ya, memang dipandang second class. Dan adakah ianya sebagai second class sahaja pada zaman dahulu? Zaman sekarang pun ya, bagi sesetengah tempat masih lagi ada yang merasakan bahawa mereka sebagai wanita sebagai second class, jadi dia nak letakkan sama level dengan lelaki. Tetapi rupanya Allah sudah awal-awal memberitahu inilah solusinya, bahawa kalau nak letakkan bahagian masing-masing itu sama, maka ada bahagian lelaki sesuai, ada bahagian yang perempuan sesuai Ustaz ya. Kalau tidak, ada yang kata bahawa kalau katakan sekarang dekat SDG ya, di peringkat United Nation itu, sampai dia merasakan bahawa perempuan dan lelaki ni kena letak sama taraf dari segi kalau lelaki jadi engineer, perempuan jadi engineer. Kalau tempat yang lelaki kena guna fizikal, perempuan pun kena ada kat tempat tu kan. Bola dua-dua kena ada. Apa lagi kalau nak bergaduh wrestling pun kena dua-dua ada. Perkara-perkara yang sebenarnya hanya menggunakan akal, padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan ya peluang dan juga hak yang besar yang diperjuangkan, sehinggalah bukan sekadar waktu hidup Ustaz ya, sampai dah meninggal pun tetap diberikan peluang ataupun hak pada lelaki perempuan pada kadarnya. Jadi di situlah permulaan surah An-Nisa, ayat yang pertama yang ingin kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, untuk kita menghargai permulaan surah ini dengan dua kali Allah mengulang perkataan takwa untuk kita sama-sama fahami. Ayat 1 surah An-Nisa, kita baca bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surah Al-Azim, ayat yang pertama, takwa yang pertama bercakap tentang takwa kepada Tuhan yang menciptakan. Manakala pada takwa yang kedua, takwalah kepada Allah yang kita bermohon, minta macam-macam kepadanya, dan arham. Boleh Ustaz jelaskan apa kaitan takwa dan juga al-arham dalam ayat ini? Tuan-tuan, kita faham surah ini adalah satu surah yang mengangkat martabat wanita satunya. Dan yang kedua, mengangkat hubungan silaturrahim sesama manusia itu sendiri. Sedangkan apa yang berlaku di zaman jahiliah, kedua-dua perkara ini telah dibiasakan untuk diabaikan. Justru kalau nak mengubah manusia semata-mata kerana tabiat, ia sesuatu yang sukar, melainkan mesti dipaksakan untuk ianya digerakkan atas dasar takwa. Iaitulah manusia itu tidak punya pilihan yang lain, kalian mesti berbuat taat kepada Allah pada urusan-urusan yang dinyatakan, bukan sekadar kita menjadi hamba Allah pada sudut peribadatan kita semata-mata yang kita sebutkan hablum minallah, tetapi kita juga mesti memiliki takwa kepada Allah dalam sudut hubungan kita sesama manusia yang telah Allah menciptakan. Di sana adanya lelakinya yang kita berikan hak sebagai seorang lelaki, dan di sana juga adanya golongan wanita yang perlu kita berikan hak sebagai seorang wanita, bukan kerana kita katakan adat ataupun kebiasaannya. Mungkin ada sebahagian daripada
bahagian-bahagian dunia tertentu yang mungkin mengangkat wanita lebih daripada lelaki, itu pun juga merupakan perkara yang luar daripada takwa. Sebab takwa itu ialah memberikan keadilan kepada semua. Yang dikatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sehinggalah kepada tali silaturrahim yang kita kata satu ketika dahulu ia tidak menjadi satu persoalan yang terlalu berat bagi masyarakat. Bahkan kadang-kadang itulah menjadi pertikaian-pertikaian khususnya dalam harta warisan dan sebagainya, perebutan kuasa dan sebagainya, sehingga berlakunya pertumpahan darah walaupun dalam kalangan ahli keluarga itu sendiri. Maka apa yang telah pun disebutkan oleh Allah Ta'ala ini seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam peringatan baginda, la yadkhulul jannata qati'un, takkan masuk dalam syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Bererti hubungan silaturrahim ini bukan urusan yang kita boleh pandang enteng, yang kita kata kalau kebetulan kita bertemu maka kita akan bersilaturrahim, tetapi ianya mestilah ditegakkan sentiasa sehinggalah kita menunaikan hak Allah padanya, dan dengannya lah Allah memberikan kita ganjaran atas ketakwaan tersebut. Wallahu ta'ala. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul menjelaskan kepada kita betapa lokasi silaturrahim itu bukanlah kebetulan. Ya, kalau ada masa baliklah kampung, ada masa berhubunglah dengan sanak saudara, dengan adik-beradik, tetapi ia adalah lambang kepada takwa yang diangkat tinggi seawal daripada surah An-Nisa ini, dan ianya sebagai satu nasihat penting lah Ustaz ni untuk kita semua tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, balik kampung ke berhubung dekat telefon dengan mak, dengan ayah, dengan adik-beradik, itu sebenarnya adalah perkara yang membina takwa selain daripada istilah takwa yang sudah pun kita bertemu pada surah Al-Baqarah, pada surah Ali Imran sebelum ini. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-77 dan 78, dan sebentar tadi kita mendengar ayat yang ketiga. Selepas kita berbicara ayat yang kedua berkaitan dengan anak yatim sebagai salah satu daripada golongan yang diperjuangkan dalam surah An-Nisa, golongan wanita, golongan anak yatim dan juga mereka yang lemah di dalam masyarakat yang dipandang enteng, yang tidak diberikan peluang harta pusaka dalam tradisi jahiliah, tetapi Islam hadir, surah An-Nisa hadir untuk memperjuangkan golongan wanita, anak yatim dan juga mereka yang kecil, anak-anak kecil, lelaki Ustaz ni, baby, tak payahlah engkau dapat harta pusaka, walaupun anak tersebut adalah anak lelaki ataupun anak perempuan. Jadi apabila bercakap tentang harta anak yatim ini, pada ayat yang ketiga dijelaskan tentang anak yatim dan dia berpindah kepada pernikahan, Ustaz. Dan ayat ini lagi sensitif disebabkan apa? Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Saya ada jumpa dengan seorang daripada dia ni lahir daripada Jerman. Dia kata, mengapa lelaki boleh kahwin sampai 2, 3, 4, perempuan tak boleh? Sampai tahap begitu dia bertanya pula. Jadi mungkin kita serahkan pada Ustaz lah untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, inilah indahnya susun atur ayat Al-Quran. Daripada penyusunan takwa yang telah pun Allah susunkan bagi kita, takwa kita dalam hubungan kita antara lelaki dan juga perempuan, setiap daripadanya diminta untuk kita tunaikan hak tersebut, dan mereka yang menunaikan seperti mana kita sebutkan tadi, mereka lah orang yang menegakkan takwa dalam dirinya. Maka bila sampai kepada ayat yang ketiga ini, waktu ketika mana kita berbicara dalam ayat yang kedua berkenaan tentang takwa dalam urusan anak yatim, di mana kita perlu memberikan keadilan kepada mereka dengan menyerahkan harta tersebut sekalipun mereka itu merupakan anak-anak yang masih lagi belum mengerti apa nilaian duit ataupun harta dan sebagainya. Maka di sinilah kita dapat lihat untuk ayat ketiga sebenarnya orang memandang bahawasanya ayat ini adalah satu benda yang diberikan keistimewaannya untuk orang lelaki. Tetapi sebenarnya ayat ketiga inilah merupakan satu ayat yang jelas mengangkat martabat seorang wanita. Bagaimana isunya bukan isu yang disebutkan berkenaan tentang pernikahan sebenarnya, kahwin 2, 3 ataupun 4. Tetapi bagaimana munasabatul ayah yang dilihat, apa perkaitan bicara anak yatim itu dikaitkan dengan penceritaan poligami sebenarnya. Iaitulah, kalau kita lihat, satu ketika ayat ini pernah ditanyakan oleh seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Zubair. Satu ketika dia bertanya kepada mak saudaranya, iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, mengapakah dikaitkan tentang penceritaan anak yatim dengan poligami ini? Ta'adudud zaujat dipanggil. Maka dijawablah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sebenarnya ayat ini ada sebab nuzulnya. Perkara ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu ketika ada seorang lelaki yang mana dia membela seorang anak yatim yang bukan daripada kalangan mahramnya. So bila mana anak yatim ini dibesarkan, bila mana dia membesar, dilihat adanya kecantikan pada anak yatimnya ini, dan anak yatim ini kelihatannya berharta. Maka si ayah ini, yang merupakan kita kata ayah angkatlah bagi wanita ini, menginginkan untuk mengahwini wanita tersebut. Dalam keadaan fikirannya pada ketika itu ada kepentingan-kepentingan yang lain selain daripada pernikahan. Iaitulah dia menginginkan wanita itu atas nama sifat lelaki, tetapi dalam masa yang sama keinginan dia untuk menafikan hak si anak yatim tadi. Disebabkan oleh anak yatim tadi memiliki harta, maka dia ingin menguasai harta tersebut, dan pastilah pada ketika mana dia berada pada kedudukan si penjaga bagi si anak perempuan tersebut, ada kemungkinan dia akan menzalimi wanita yang ingin dinikahinya daripada sudut maharnya, sebab dialah yang akan menjadi tukang kira untuk nak membayar mahar bagi si anak yang berada di bawah tanggungannya tadi. Maka dikala itulah turunnya ayat ini memberikan perhatian terhadap urusan wanita yang berada di bawah kawalan lelaki ini, untuk dirinya diberikan keadilan seperti mana diberikan keadilan kepada anak-anak yatim tadi, maka berikanlah keadilan kepada wanita yang kamu ingin nikahi. Jangan sama sekali dizalimi mereka sekalipun pada ketika itu kamu memiliki kekuasaan kepada mereka. Lantaran itulah salah satu daripada pembicaraan surah An-Nisa
yang kita akan lihat nanti insya-Allah di awal juzuk yang kelima kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sifat lelaki yang qawwam, yang dimaksudkan dengan qawwam itu menjadi pelindung, penjaga, bukan penzalim kepada golongan wanita. Walaupun ayat ini Allah alihkan kepada suruhan kepada lelaki tersebut daripada kamu mengahwini si anak yatim yang kemungkinan kamu akan menzalimi dirinya. Kamu itu sebenarnya lebih berhak untuk mengahwini wanita yang lain, 2 ataupun 3, dengan syarat kamu yakin kamu mampu untuk memberikan keadilan dan tidak menzalimi sesiapa pun daripadanya. Lantaran itulah dalam penamat bagi ayat ini, Allah sekali lagi menegaskan prinsip keadilan itulah yang lebih digagaskan dalam ayat ini berbanding hak si lelaki untuk berkahwin lebih daripada satu. So ayat ketiga ini tuan-tuan, puan-puan, jangan segera marah tak kala mana dibacakan oleh kalangan lelaki, walaupun maksudnya selapis difahami sebegitu dan kadang-kadang lelaki menegaskan pada sudut tersebut. Tetapi inilah ayat yang mengangkat kehormatan wanita itu dalam bentuk diberikan keadilan atas prinsip takwa yang telah pun Allah pertegaskan semenjak daripada ayat yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dijawabkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk kita melihat bahawa ayat yang ketiga ini bukan sekadar fokus kepada 2, 3 dan 4 itu sahaja, tetapi sebenarnya berkaitan dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang perlu diperjuangkan di dalam masyarakat, dan sudah tentunya bagi kaum lelaki tidak boleh menzalimi kepada golongan perempuan, apatah lagi bila bercakap tentang anak yatim tadi Ustaz ya. Pasal apa? Kalau kita tengok nanti pada ayat yang ke-12, bila yang si suami kalau si isterinya meninggal dapat setengah kan, kalau tak ada anak, kalau ada anak dapat 1/4 kan. Jadi kalau katakan dia ada mindset bahawa saya nak harta, kadang-kadang tak perlu tunggu orang tu meninggal pun kan, sebelum meninggal lagi dia dah kaut dah harta tersebut. Dan prinsip keadilan inilah yang diperjuangkan oleh ayat yang ketiga. Tapi mungkin ada yang tanya, adil juga kan, tapi saya tak percaya orang lelaki ni boleh adil. Macam mana tu Ustaz? Bila sebutkan tentang urusan takwa ini, ia urusan antara seorang individu dengan Tuhannya. Adapun yang lain daripadanya, kalaupun ia disangkakan begitu rupa, maka manusia itu bukan berjawab dengan sesiapa, tetapi dia akan berjawab dengan Tuhannya. Kalaupun seluruh manusia tidak mempercayainya, dia tetap akan menjawab pada Tuhannya, bukan menjawab kepada manusia yang lain. Baik, Berpadalah dia dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebagai pesanan penting, iaitu antara dia berjawab dengan Tuhan dengan berjawab dengan isterinya yang tak percaya pada si suami untuk adil. Sudah tentunya elemen takwa yang ditekankan pada peringkat awal itulah yang perlu dibina sebenar-benarnya dalam sebuah keluarga di antara suami, isteri, anak-anak, dan itulah yang menjadi tema besar melatari kepada pelbagai peraturan Ustaz ya. Dalam surah ini banyak peraturan yang kalau tak ada takwa memang hancur ya bagi seorang individu tersebut. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang keempat. Kita bercakap tentang sufaha ya, ataupun ayat yang kelima. Kita nak baca ayat yang kelima, ada perkataan as-sufaha dalam ayat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, qiyamah. Berilah mereka belanja dan pakaian daripada hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang ma'ruf, yang baik-baik. Inilah ayat yang kelima. Allah menyatakan jangan diberikan harta kepada golongan as-sufaha. Siapa golongan as-sufaha ini? Agar kita dapat mengamalkan ayat ini dalam kehidupan, terutama bercakap tentang anak yatim tadi, salah satu sudutnya. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk berbincang tentang as-sufaha dalam kehidupan kita. My Quran Time, Quran Salatul Fatihah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera. Ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam tu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-77 dan 78, dan sebentar tadi kita sudah pun membaca ayat yang ke-5 tentang bagaimana menguruskan harta jangan diberikan kepada golongan sufaha. Apa maksud sufaha dalam ayat ini, dan adakah ini hanya merujuk kepada harta anak yatim ataupun harta secara keseluruhannya? Terus kita bersama Al-Fadil Ustaz Syamsul. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, perintah Allah supaya diberikan harta. Maka ada kemungkinan tak kala mana orang membaca ayat kedua, pada fikirannya semua daripada kalangan anak yatim itu tak kala mana tibanya waktu mereka itu mewarisi sesuatu dikala ayah mereka itu telah pun meninggal dunia ataupun ibu mereka meninggal dunia, maka mereka segera perlu diberikan harta mereka. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengecualian supaya ianya dapat dilangsaikan ataupun dilunaskan dengan jalan yang terbaik, yang kita sebutkan sebagai takwa, di mana antara prinsip takwa itu ialah adil. Adil itu ialah bukan kita katakan diberikan sembrono, tetapi keadilan itu seperti mana yang kita fahami dalam apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, tak kala mana seseorang itu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Wada'u syai' fi mahalli. Bukan kita kata nampak anak yatim maka kita berikan harta itu semewah-mewahnya bagi mereka atas apa yang telah ditinggalkan oleh ayah-ayah mereka. Sedangkan pada ketika itu, dalam kalangan anak yatim itu bukan semua yang berkemampuan untuk menguruskan sendiri harta-harta mereka dengan jalan yang terbaik. Kita bayangkanlah kalau kita berikan kepada anak-anak yang berusia, mungkin kita kata dalam peringkat sekolah rendah lah, agak-agak apa yang dia akan beli. Harapan paling besar dia mungkin akan beli komik, aiskrim, gula-gula, paling tak ada dia belanja kawan-kawan. Ada satu kes Ustaz, satu ketika seorang nenek tua menjaga cucunya di rumah, menyimpan wang hasil daripada usaha penat lelahnya untuk tujuan pergi haji lebih kurang RM30,000. Satu hari bila mana dia mendapati wangnya itu hilang, dan dia tak tahu di mana hilangnya wang tersebut, melainkan khabar telah sampai daripada sekolah anak cucunya ini, bahawasanya anak cucunya telah membelanja rakan-rakannya. Habis RM30,000 nenek dia ni. Tak jadi pergi haji ya? Tak jadi pergi haji. Cerita ni cerita yang benar Ustaz. Kita boleh bayangkan kenapa larangan ini Allah datangkan, supaya tak berlaku di sisi anak yatim yang sememangnya hak mereka itu memang telah pun ada. Tetapi hak yang telah sedia ada ini perlu ditunaikan pada bentuk keadilan yang sebenar, diberikan pada masa tempat yang bersesuaian. Lantaran itulah dalam ayat yang ke-6 Allah menunjukkan cara bagaimanakah ia perlu diberikan, saat bilakah ia perlu diberikan, iaitulah diberikan ujian terlebih dahulu. Uji dulu anak ni. Jangan bagi terus, katalah dia punya harta RM100,000. Jangan beri terus harta RM100,000. Kalau kita nampak dia ada kemahiran untuk mengurus, bagi dulu lebih kurang dalam RM1,000. Tengok dia beli apa. Kalau dapat RM1,000, lepas tu dia pergi enjoy dengan kawan-kawan, belum masa lagi untuk diserahkan RM100,000 tersebut. Tunggu sampai bila mana diberikan kepada dia RM1,000, tengok-tengok dia pergi ke bank, masukkan dalam simpanan-simpanan yang baik-baik, merancana untuk sesuatu kebaikan masa hadapannya, barulah kita ada keyakinan untuk menyerahkan keseluruhan harta tersebut, barulah diberikan kepada golongan tersebut. Lantaran itulah as-sufaha ini difahami dalam tafsirannya, itulah golongan yang belum lagi memiliki kemahiran bagaimana untuk menguruskan harta mereka,
tanpa mengira jenisnya. Sama ada kita kata anak yatim yang telah pun mencapai usia-usia tertentu tetapi mereka itu tak mencapai tahap pemikiran yang sesuai. Contohnya kita ada anak-anak yang kurang upaya pemikiran, slow learner dan sebagainya. Mereka juga mungkin termasuk daripada kalangan sufaha, ataupun anak-anak yang tak mencapai usia baligh yang kita tahu dalam bab nak mumayyiz itu pun masih lagi ada kekeliruan padanya, maka mereka itulah yang akan dihalang daripada diberikan harta secara langsung, ditahan sehinggalah tiba masa yang sesuai mereka menguruskan sendiri, kalaupun tidak ianya akan diuruskan oleh para wali mereka. Wallahu taala. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul untuk menjelaskan bagaimana Tuhan ataupun Allah membekalkan hak dan juga pastikan ianya bernilai betul Ustaz ya. Pasal kalau harta itu banyak 100,000 tadi diserahkan kepada anak umur 5-6 tahun ya, maka kalau dia dapatlah kad debit daripada ayahnya yang meninggal, memang dia akan beli daripada Shopee tu ya, ataupun daripada tempat dia main game, dan habis duit tersebut tanpa faedah yang besar. Dan ini pelajaran besar Ustaz ya, sebenarnya bercakap tentang beri harta diuruskan oleh orang yang patut, dan uji. Semua prinsip ini bukan sekadar untuk anak yatim sebenarnya, tetapi dalam kehidupan umum kita pun kena mengetahui, bagi duit kepada orang yang tak pandai urus duit, dia habiskan duit dalam masa kurang 1 jam pada hari tersebut. Dan lebih daripada itu, bila bercakap tadi tentang harta, maka sudah tentunya kita akan berbincang tentang harta waris ya, yang kita akan baca daripada ayat yang ke-7, satu revolusi dalam tradisi manusia terutama pada zaman jahiliah yang tidak membekalkan bahagian kepada kumpulan tertentu. Ayat 7 kita baca dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-7, bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi kumpulan perempuan ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kaum kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nasiban mafruḍa. Dalam ayat yang ke-7 ini Ustaz, kalau boleh dijelaskan, pasal kalau kita merujuk kepada ayat seterusnya, ayat 11 itu memang lelaki ada dua bahagian. Dan adakah memang konsisten sepanjang daripada pembahagian faraid ini, ataupun adalah 1-2 kes di mana yang lelaki tak dapat ke, ataupun dapat kurang daripada yang sebelah perempuan ke? Kalau boleh Ustaz jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu isu yang bangkitlah daripada masyarakat bila mana menyebutkan tentang pewarisan harta pusaka, iaitulah mereka akan melihat terlebih dahulu kepentingan diri mereka itu seolah-olahnya tercabar kerana mereka melihat bahagian yang kurang, terutamanya bagi kalangan wanita. Tetapi kita perlu faham ayat yang ke-7 yang kita bacakan ini sebenarnya adalah bertitik tolak daripada apa yang sebelum daripada keadaan ini diberikan oleh Allah. Kalaupun orang perempuan kata pada saat kami melihat pembahagian itu nanti ianya terlihat kekurangan padanya, sikit dengan tak dapat langsung, mana yang lagi baik? Satu. Sebab sebelum daripada kedatangan Islam, wanita tidak ada apa hak langsung terhadap harta pusaka. Bahkan kalaupun dia merupakan seorang isteri, 1/8 yang dipandang sikit oleh para wanita itu sebenarnya langsung tidak ada ketika mana Islam belum hadir. Ianya akan diwarisi oleh ahli keluarga sebelah lelaki secara sepenuhnya. Bukan takat harta, wanita itu sendiri pun akan diwarisi oleh ahli keluarga lelaki tersebut. Subhanallah. Maka bila mana Allah berikan peruntukan kepada wanita, walaupun dilihat kecil, sebenarnya ia lebih bagus daripada tiada. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dalam susun atur ayat-ayat Al-Quran ini, cerita tentang pembahagian harta pusaka ni tuan-tuan, ia hanya bermula seawal daripada ayat ke-7. Bila mana sampai kepada ayat ke-7, orang terus bising, kami dapat kurang.
Tapi waktu ketika mana kita membicarakan daripada ayat yang kedua sampai ayat ke-6, tak pernah orang mempersoalkan kenapa tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim itu didahulukan orang lelaki dalam suruhan perintah ini. Semua ayat-ayat perintah ni adalah berkenaan tentang orang lelaki. Untuk orang lelaki. Pak saudara dia, tok wan dia, abang dia. Maksudnya si isteri tak payah pun cari RM1 pun untuk anak yatim. Iaitulah setiap daripada pemberian bahagian-bahagian yang dilihat lebih ini, ia bukan bahagian yang akan didominasi oleh orang lelaki secara sepenuhnya. Sebaliknya, ia hadir dengan tanggungjawab yang lebih besar. Selain daripada dia ada keluarga yang perlu ditanggung, kalaupun dia ada anak saudara yang memerlukan perlindungan di bawahnya, dia bertanggungjawab atas namanya takwa pada Allah yang kalau dia tak tunaikan, maka dia akan dipersoalkan. So kat situ orang perempuan tak fikirkah tanggungjawab orang lelaki lebih banyak? Tapi ustaz bila sebutkan macam tu, ada juga orang perempuan marah, dia kata, ustaz, alah orang lelaki tu dia dapat bahagian banyak tapi tak buat tanggungjawab dia. Bayangkan dalam keadaan tanggungjawab itu ditetapkan dengan bentuk pembahagian yang begitu pun, ada lelaki yang tidak menunaikan tanggungjawab. Bagaimana kalau langsung tak diberikan bahagian? Agak-agak apa jadi pada orang lelaki? Lagi tak bertanggungjawab. Sebab tak ada benda yang boleh disandarkan untuk dia bertanggungjawab. Maka apa yang telah Allah susunkan ini, itu sebab di setiap daripada 3 ayat yang utama daripada pembicaraan ayat-ayat warisan ini, bermula daripada ayat yang ke-11, 12 dan ayat 179, 3 ayat yang penting dalam bahagian pembicaraan faraid. Apa kesudahan penutup ayat tersebut? Wa kana Allahu aliman hakima, wallahu alimun halim, wallahu bikulli syai'in alim. Allah lebih tahu pada apa yang dibahagi-bahagikannya, walaupun pada penglihatan mata kitanya ada nampak macam seolah-olah ketidaksamaan, tetapi ia bukan ketidakadilan. Beza antara tak sama dengan tak adil. Allah tak pernah tak adil walaupun dilihat tak sama pada penglihatan mata manusia itu sendiri. Wallahu taala alam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul yang menjelaskan tentang bagaimana Allah mengetahui, Ustaz, ya, bila Allah mengetahui pada ayat 11, pada ayat 12 dan juga di hujung surah An-Nisa itu menunjukkan Allah mengetahui tentang psikologi manusia, bagaimana manipulasi yang boleh dibuat oleh manusia, maka Allah memberikan panduan-panduan ini untuk kita hargai. Kalau kita bertitik tolak daripada sejarah, ya, bila tak ada langsung kepada golongan wanita, maka diberikan bahagian. Dan bila pun ataupun kalaupun kurang daripada lelaki adalah dia punya tanggungjawabnya, Allah tahulah macam nak uruskan lelaki tersebut yang dah diberikan bahagian pun kalau tidak menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa saudara tadi, kan. Dan bila Ustaz ada highlightkan tadi, wanita diwarisi oleh keluarga lelaki, ya, sebagai satu amalan jahiliah. Kalau boleh sedikit diterangkan, namun kita berehat dahulu, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya جاهنا وارزقنا تلاوته. Yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam,
kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu Satu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 6.30 simbah air tu. simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah. Maknanya sebab apa Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Taala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji ayat ataupun halaman yang ke-77 dan 78. Dan sebentar tadi kita berbincang tentang bagaimana ayat 7 sebagai satu revolusi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada amalan jahiliah. Pelbagai amalan di mana golongan wanita, golongan anak kecil, lelaki, perempuan ataupun golongan anak yatim itu dikesampingkan, tidak mendapat bahagian langsung pun. Dan ini adalah sebagai satu perkara, ya, sehingga kan kalau Ustaz berceritakan tadi, ya, wanita yang kematian suami itu diwarisi oleh keluarga lelaki. Yang itu kalau Ustaz boleh ceritakan macam mana amalan jahiliah tersebut yang berlaku dan bagaimana zaman sekarang ini bila ada Al-Quran ianya tidak lagi dibenarkan. Silakan. Tuan-tuan, cuba lihat bagaimana keadilan yang Allah berikan kepada semua pihak, terutamanya kepada pihak yang lemah yang namanya wanita ini. Kalau kita lihat bagaimana sebab turunnya ayat yang ke-22 daripada surah An-Nisa yang kita akan bincangkan insya-Allah dalam kuliah akan datang. Cuma kita ambil sedutan untuk kita fahamkan isu ini. Waktu Allah menyebutkan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapa-bapa kalian. Berlaku macam yang saya ceritakan tadi, bahawasanya wanita itu bila mana kematian suaminya ataupun kematian walinya, maka mereka itu dinafikan hak pewarisan itu sama sekali. Dan dalam konteks seorang isteri ini, sehingga kan ianya akan dibawakan untuk dijadikan sebagai barang warisan bagi pihak keluarga lelaki sahaja. Semuanya akan dikawal oleh keluarga lelaki, sampaikan sama ada wanita itu akan dinikahi oleh ahli keluarga lelaki tersebut. Hatta anak lelakinya itu akan menikahi mak dia. Itu pernah yang berlaku kepada seorang wanita daripada seorang lelaki yang bernama Qais. Isterinya ini bila mana berlaku anak dia sendiri nak menikahi mak dia, maka dia pun mengadukan kepada Nabi hal tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini menghalang perbuatan tersebut kerana ianya sangat-sangat buruk lagi keji. Tapi nak cerita bagaimana berlakunya sampai ke tahap tersebut, iaitulah bermula daripada penafian hak seorang wanita untuk mewarisi harta dan dirinya pula dijadikan sebagai barang warisan. Alangkah buruknya nasib wanita di zaman jahiliah, dan ianya telah pun diberikan kemuliaan Allah kepada Allah pada setelah daripada turunnya Al-Quran. Cuma hari ini Ustaz Fadul dan juga Ustaz Tirmizi, walaupun kita kata benda ni mungkin tak berlaku dalam bentuk yang realiti sedemikian rupa, tapi ia mungkin berlaku dalam bentuk corak yang indirect. Iaitulah tak kala mana seorang wanita itu kematian suaminya, yang mengawal harta pusaka bagi keluarga itu tidak diberikan hak kepada wanita itu bersuara langsung. Mereka lah yang mengawal harta-harta tersebut. Konon-kononnya mereka lah yang akan memilikinya. Sedangkan wanita itu mungkin memiliki anak lelaki, yang kita tahu bila mana seorang itu memiliki anak lelaki, maka anak tersebut pasti akan menjadi pemilik bagi harta kebanyakannya yang disebutkan sebagai asabah tersebut. So apa hak bagi yang lain untuk mengawalnya? Maka kita kena ambil ingat, jangan kita ulangi perbuatan masyarakat jahiliah yang menafikan hak bagi wanita, hak bagi anak yatim yang sepatutnya diberikan dalam bentuk yang indirect, walaupun taklah berlaku seperti mana yang lebih dahsyat berlaku pada zaman jahiliah dahulu. Tolong jangan kembalikan amalan jahiliah ke zaman yang telah pun
diberikan cahaya Al-Quran kepada kita. Wallahu taala. Jadi itu penerangan bagaimana ayat yang ketujuh ini adalah sebagai satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pada golongan wanita, di mana sebenarnya bila kita memahami perkara ini sampai sekarang pun saatnya ada setengah yang tadilah ya, isteri yang kematian suami, yang sebelah suaminya itu pakciknya ke apa ke, satu dia kata saya nak jaga anak yatim, kan. Kemudian dia kata kami adik-beradik, kan. Sebenarnya kami pun sebenarnya patut mendapat harta, padahal si ayah yang meninggal tadi itu ada anak lelaki yang menjadi hijab untuk si adik-beradik kepada si mati itu untuk mendapat harta. Jadi bukan sekadar itu, dia kawal kepada si ibu tadi itu nak kahwin dengan siapa balik ke, tak payah kahwin ke apa sebagainya. Itu perkara-perkara yang perlu kita fahami dan bertitik tolak daripada ayat yang ketujuh sebagai nasibam mafruḍa, sebagai satu perjuangan hak yang diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita membaca ayat yang ke-8, kita akan melihat kepada tata cara bercakap, berkomunikasi. Ayat 8 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Bila masyaallah. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا Surah Al-Azim ayat yang ke-8 bercakap tentang pembahagian harta perlu disekalikan dengan perkataan yang baik. Telah pun perkataan qaulan ma'rufa ini disebut pada ayat yang ke-5. Mengapa ayat 5 dan ayat yang ke-8 ini ada perkataan qaulan ma'rufa? Bersama Ustaz Syamsul. Kita lihat kalau dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8, perkataan qaulan ma'rufa yang tersemat dalam surah An-Nisa dan dalam Al-Quran, keseluruhan kalimah qaulan ma'rufa ini terakam dalam 4 tempat dalam Al-Quran. Selain daripada surah Al-Baqarah, suratul Ahzab juga ada yang kalimah qaulan ma'rufa, dan 2 daripadanya adalah daripada surah An-Nisa. Kenapa kalimah qaulan ma'rufa ini diulang-ulang pada 2 ayat ini? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-5, bagaimana saat Allah menegah daripada kita memberikan kepada anak-anak ataupun mereka yang mendapat bahagiannya daripada asalnya, tetapi ditegah kerana mereka itu tak mencapai tahap layak menguruskan harta tersebut. Maka tak kala mana kita terpaksa menahan diri kita daripada memberikan harta tersebut, ia bukan dengan cara kita memarahi mereka, sebab pastilah anak-anak yang tahu ada habuan mereka daripada harta, sekalipun mereka mungkin belum sampai ke tahap yang mampu untuk berfikir menguruskan harta dengan baik, dia pasti akan ada sikap membentak-bentak, meminta bahagian yang konon-kononnya bahagian dia yang perlu dilunaskan sekarang, tetapi kita dengan ketetapan yang Allah tentukan, jangan bagi. Walaupun kita kata itu merupakan perintah daripada Allah, Allah tetap minta kita menyantuninya dengan perkataan yang baik. Jangan kita marah dengan bahasa kita, contohnya, kau tu belum lagi cukup akal nak sibuk minta harta, contohnya. Itu bukan kalimah yang boleh diucapkan kepada anak-anak yatim, yang walaupun itu merupakan hak mereka yang terpaksa kita tahan, tetap kita perlu santuni. Manakala dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, ayat ke-8 tadi, ada bahagian-bahagian yang tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang tak berhak. Cuma mereka ini daripada kalangan kaum kerabat seperti mana yang Ustaz Fazrul ceritakan tadi. Mungkin adik-beradik si mati, dalam keadaan dia mengharapkan ada bahagian dia, tetapi disebabkan adanya anak lelaki, maka anak lelaki itu akan menghijab mereka daripada mendapatkan bahagian yang telah ditinggalkan oleh abang-abang mereka, contohnya. Maka pada ketika itulah, sekalipun mereka itu bukan daripada kalangan yang berhak untuk menerima bahagian tersebut, bila mana mereka hadir, mereka juga boleh diberikan atas ihsan mereka yang menerimanya, satu. Tapi kalaupun tak dapat diberikan kepada mereka, tetap juga mereka itu perlu disantuni atas hubungan arham yang Allah kata, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita kata apa yang mereka minta daripada bahagian mereka, kita kata minta maaf, tidak ada bahagian untuk kamu yang telah pun ditetapkan oleh Allah, bukan saya yang tetapkan ataupun sesiapa yang tetapkan. Jangan kata bahasa-bahasa menyindir, engkau tak layak pun sibuk nak minta, contohnya lah kan. Ini akan memutuskan tali silaturahim yang kita tahu. Waktu kita susah ni, kita pasti mengharapkan saudara mara kita akan menyokong kita, walaupun mereka bukan daripada kalangan ahli waris. Maka kedua-dua ini sesuai pada bicara ayat tersebut. Qaulan ma'rufa adalah merupakan teras bagi diplomasi
komunikasi manusia yang membawa kepada keberhasilan dalam kita berhubungan sesama manusia. Wallahu ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul betapa pentingnya kesantunan ya, berbahasa, berkomunikasi sebagai satu silibus yang perlu diajar kepada ahli keluarga, terutama pemimpin tadi ya, ketika menguruskan anak yatim yang tak layak lagi untuk mendapatkan hartanya. Dan juga kalau tadi itu, kalau katakanlah anak lelaki itu mungkinlah umurnya 15 tahun, dah boleh berfikir sikit, tapi jangan pula pak cik ni sepatutnya tak payah dapat kan. Perkataan santun ini perlu kita jadikan sebagai satu disiplin penting apabila kita memahami ayat 8 dan ayat 5 sebentar tadi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin keluarga kita santun dalam berbicara dan juga dapat bertakwa sebagai asas untuk mengamalkan segala peraturan dalam surah An-Nisa. Di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim menjelaskan ya, berkongsi permata daripada surah An-Nisa yang kita yakin bahawa ayatnya panjang-panjang, madaniyah, penuh peraturan, tetapi apabila kita memahami dalam kerangka Al-Quran, peraturan itu kita nampak bukan sekadar hukum hakam tetapi lambang kasih sayang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita insya-Allah akan bertemu lagi, dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform tuan-tuan menyumbang di nombor yang tertera dan berhubung di nombor di talian untuk sama-sama kita gerakkan nilai surah An-Nisa untuk menjadikan ia sebagai teras pembinaan keluarga takwa seketika kita masih hidup dan juga selepas kita pergi suatu hari nanti. Kita bertemu lagi dalam halaman baru, ayat baru, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين